Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 9 November 2021. Saya Larendra Fiona bertembaikan. Dan saya Ivan To. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita saksikan dahulu paparan utama malam ini. Kuala Lumpur, Jakarta sedia teliti pelaksanaan koridor perjalanan dua negara. Perang bendera semakin rancak, media sosial dimanfaatkan sepenuhnya, ganti kempen secara bersemuka. Malaysia dan Indonesia sedia meneliti lebih lanjut kerangka koridor perjalanan membabitkan rakyat kedua-dua negara. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berharap perbincangan mengenainya dibangkitkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan Presiden Indonesia Joko Widodo esok. Ia juga susulan pengumuman Malaysia Singapura semalam untuk membuka kembali perjalanan rentas sempadan melalui udara menggunakan lorong perjalanan vaksinasi VTL mulai 29 November. Kalau antara Malaysia dan Singapura, kita menggunakan istilah vaccinated travel. Travel lane. Vaccinated travel lane, VTL. Dan bermula dengan travel yang menggunakan kapal terbang. Jadi mula-mula antara lapangan terbang Kuala Lumpur di Sepang dengan lapangan terbang Changi di Singapura. Jadi mudah-mudahan akan dipanjangkan lagi nanti dengan Jakarta, dengan Bangkok dan sebagainya. Mudah-mudahan. Ya. Dalam pada itu, Kuala Lumpur dan Jakarta akan memperhalusi cadangan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi melalui aplikasi pemantauan negara masing-masing, MySejahtera dan Peduli Lindungi. Bulan lalu, Datuk Saifuddin berkata pengiktirafan bersama sijil itu akan menyumbang ke arah pembukaan semula sempadan secara berperingkat serta merangsang aktiviti ekonomi dan perdagangan kedua-dua pihak. Datuk Saifuddin ditemui media pada majlis penyerahan 15 karya seni kepada Wakil Tetap Malaysia ke ASEAN, Kamsiah Kamarudin. Antaranya Tengkolok Diraja, Dendam Tak Sudah, Kain Tenun Pahang, Gong Tradisional Malaysia, Gambar Pemandangan KLCC dan Bakul Sia. Karya tersebut adalah bentuk pertukaran budaya negara Asia Tenggara yang akan diletakkan di Galeri Sekretariat ASEAN di Jakarta. Malaysia dan Indonesia perlu melihat usaha sama pasca COVID-19 melangkaui isu berkaitan vaksin. Kesihatan awam dan industri farmasutikal kedua-dua negara merupakan aspek penting yang wajar diperkukuh. Pengalaman mengendalikan COVID-19 serta potensi pasaran yang besar membabitkan Kuala Lumpur dan Jakarta boleh dijadikan rujukan pada masa akan datang. Hani Muhili melaporkan. Memandangkan seluruh dunia masih berdepan pandemik COVID-19, maka kesan ekonominya juga masih meningkat. Namun di peringkat ASEAN, apa yang penting untuk memulihkan ekonomi adalah berganding bahu dan bersikap saling terbuka dalam kalangan negara Asia Tenggara. Di pihak Indonesia, Presiden Jokowi mengakui telah melihat harapan baharu selepas hampir 2 tahun menghadapi kesukaran besar akibat COVID-19. Akhir bulan lalu, perkembangan kes COVID-19 di ASEAN turun 14%. Jauh lebih baik daripada purata dunia yang turun hanya 1%. Keadaan tersebut sudah tentu meningkatkan keyakinan dalaman dan luaran ASEAN untuk kembali beraktiviti.
Memandangkan ASEAN merupakan salah satu daripada ekonomi digital yang paling pesat berkembang di dunia, laporan generasi digital ASEAN baru-baru ini mendapatkan maklum balas daripada 86,000 penduduk di 6 negara anggota. Hampir 70% responden menjangkakan COVID akan berlarutan selepas 2021 dengan 39 daripadanya menjangkakan ia akan bertahan 3 tahun lagi atau lebih lama. Jadi walau bagaimanapun apabila ia berlaku, kehidupan akan berbeza dengan ketara berbanding dengan masa pra-pandemik. 60% responden melaporkan kemerosotan dalam pendapatan dengan lebih 40% mengatakan ia adalah kemerosotan ketara. Di luar kesan ekonominya, ramai wanita juga melaporkan penurunan aspek mental, sosial dan fizikal. Namun di sebalik cabaran ini, ramai responden dapat menyesuaikan diri dengan cekap. 27% daripada mereka telah mencipta perniagaan baharu. Responden meramalkan masa depan aspek kesihatan dan kebersihan adalah lebih baik di rantau ini selain peningkatan penggunaan teknologi digital seperti yang sedang berlaku. Responden meletakkan keyakinan terhadap masyarakat lebih penyayang, mencerminkan bagaimana komuniti yang berbeza telah terikat untuk menyokong satu sama lain pada waktu mencabar. Bagaimanapun mereka menyenaraikan 3 kebimbangan terbesar pasca COVID-19, krisis ekonomi masa depan, pandemik masa depan dan peningkatan maklumat salah. Jadi melihat kepada perkara yang paling diberi tumpuan oleh masyarakat serantau, maka ASEAN mahu atau tidak perlu bergerak seiring untuk pembangunan semula pasca COVID-19 dan di sinilah Malaysia serta Indonesia dilihat mampu menjadi penggerak utama ke arah usaha berkenaan. Justru kita juga boleh menjangkakan bahawa topik berkaitan kesihatan dan isu lain yang berkaitan dengannya akan dibangkitkan oleh pemimpin kedua-dua negara di Istana Bogor esok. Hani Muhili, Jakarta. Ya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di Jakarta pagi tadi bagi memulakan lawatan rasmi 3 hari ke Indonesia. Delegasi mengenakan batik Malaysia sebagai pakaian rasmi lawatan berkenaan. Pesawat membawa beliau tiba sekitar 10 minit pagi waktu tempatan. Datuk Seri Ismail Sabri dan delegasi disambut Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Esok, beliau dijadual bertemu Presiden Indonesia Joko Widodo. Lawatan pertama ke negara itu dibuat atas jemputan Presiden Jokowi. Ya, berita perdana diteruskan dengan perkembangan PRU Dun Melaka. Kita terus sahaja langsung ke studio Mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. PRU Dun Melaka kali ini menyaksikan kaedah kempen secara tradisional seperti ceramah bersemuka, sesi walkabout dan lawatan rumah ke rumah. Tidak dibenarkan Kementerian Kesihatan bagi mengekang penularan COVID-19. Ketetapan tersebut membuatkan kaedah kempen kini lebih tertumpu menggunakan platform dalam talian dan media massa. Namun bagaimana perubahan tersebut memberi kesan kepada parti politik dan calon yang sudah biasa menggunakan pendekatan berkempen secara tradisional. Ikuti analisis yang disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Kempen secara dalam talian kini rancak digerakkan melalui sesi perkongsian poster, manifesto dan video pendek di media sosial selain ceramah secara maya. Platform media sosial seperti Facebook dan Twitter antara yang menjadi pilihan utama berkempen dengan semua parti politik sudah mempunyai page atau laman maya sendiri. Laman parti seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan ada yang sudah mempunyai ribuan pengikut yang sedikit sebanyak membantu mereka memperkenalkan calon-calon parti. Pengisian kempen lebih terarah kepada memaparkan pencapaian dan janji untuk menyelesaikan masalah dan isu setempat. Bagi saya, calon juga perlu dilihat matang dalam memahami masalah rakyat kerana visibility itu sangat penting, keterlihatan di media sosial sangat penting. Jadi mereka perlu sentiasa menampakkan yang mereka ni prihatin
and then mereka peka terhadap masalah-masalah rakyat. Namun tidak kurang juga terdapat laman maya politik yang melakukan serangan terhadap pihak lawan. Trend ini banyak dilakukan laman maya penyokong parti yang diwujudkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan terlalu taksub kepada parti pilihan mereka. Kita perlu berkempen secara sihat. Okey, berkempen secara sihat dan penuh beretika. Bagi saya strategi yang terbaik adalah kita cuba membuat publicity, menonjolkan kebaikan pencapaian kita ada untuk calon ataupun untuk parti tersebut berbanding jika kita mencari kesalahan atau keburukan parti lain. Kempen secara norma baru ini juga dilihat turut memberi peluang seimbang kepada calon bebas untuk berkempen. So bagi saya kalau calon-calon baru ni, kalau mereka teramat baru dan tiada follower, tidak aktif menggunakan media sosial sejak dulu, mereka mungkin menghadapi sedikit masalah untuk berkempen. Tapi jika mereka ini sudah ada ramai follower, sudah popular, lagi mudah untuk mereka berkempen dan lagi senang untuk mereka menyampaikan apa yang mereka nak sampaikan, terutama benda-benda yang dapat menarik perhatian rakyat. Bergerak ke hadapan, calon-calon bertanding dan parti politik boleh meneroka lebih banyak kaedah untuk menarik perhatian pengundi, khususnya generasi muda. Walaupun pelaksanaan kempen norma baru terutama melibatkan penggunaan platform secara dalam talian ini sedikit mengekang calon dan parti politik untuk mendekati pengundi, namun ia perlu dipandang dari sudut positif. Ia akan menjadi satu permulaan baru untuk para calon bertindak lebih kreatif dan proaktif dalam meyakinkan para pengundi untuk memilih mereka sebagai wakil rakyat. Muhammad Syarif, Berita RTM. Kesemua parti dan calon yang bertanding wajib mematuhi SOP yang ditetapkan. Jika ingkar, tindakan tegas akan diambil mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Walau bagaimanapun saya kata buat masa ini kita kena careful sebelum kita mengambil apa-apa tindakan. Sebab there must be some discretion. Yang penting kepada kita adalah calon-calon ini diberikan ruang. Jangan sampai boleh merosakkan atau melanggar Akta 342 itu lebih baik. Oleh sebab itu saya minta supaya polis tegas dari segi Akta 342. Walau bagaimanapun tengok juga dari segi discretion untuk calon-calon itu dapat melakukan pengenalan diri, berkempen supaya rakyat dapat membandingkan daripada satu calon dengan calon yang lain. Terdahulu, beliau menyantuni dan mengagikan makanan kepada petugas media di Pusat Media PRU Dun Melaka di Air Keroh. Penguatkuasaan SOP ketat bukan halangan untuk setiap parti bertanding melancarkan perang bendera. Tinjauan RTM mendapati perang bendera semakin rancak dan meriah di sekitar Masjid Tanah, Linggi dan Tanjung Bidara. Jentera parti yang ditemui memaklumkan pemasangan bendera dilakukan mengikut SOP yang ditetapkan. Penolong Setiausaha Pemuda Perikatan Nasional Masjid Tanah, Muhammad Nur Syahmi Syari memberitahu hampir 1,000 bendera dipasang terutama di bilik gerakan operasi dan markas-markas utama. So far memang begitulah, suasana pilihan raya kira takkan hidup tanpa adanya bendera. Jadi dengan adanya pemasangan bendera di semua tempat akan menghidupkanlah suasana pilihan raya dan memang itu yang kita kekalkan. Perang bendera di Dun Air Keroh juga tidak kurang meriah yang Dipertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPSTJ Datuk Syahdan Osman mengingatkan jentera parti agar memasang bendera di tempat yang betul seperti ditetapkan dan tidak boleh memasang bahan kempen berbentuk provokasi. Pasukan pemantau melibatkan 20 penguatkuasa MPSTJ juga akan memastikan bendera yang dipasang mengikut garis panduan.
Kesibukan PRU Dun Melaka tidak menghalang peminat-peminat sukan untuk menyaksikan aksi bola sepak antara Melaka United dan Kedah Darul Aman FC malam ini melalui pelbagai medium dalam talian dari dan kediaman masing-masing termasuk di stadium yang merupakan perlawanan terakhir kumpulan C saingan Piala Malaysia antara kedua-dua pasukan. Bersedia ketika ini Anas Maknor di Stadium Hang Jebat. Teruskan Anas. Ya Malina, betul tu. Saya berada di Stadium Hang Jebat pada malam ini bagi aksi terakhir kumpulan C antara tuan rumah Melaka United yang akan melayan kunjungan Kedah Darul Aman FC seketika nanti, atau lebih tepat pukul 9 malam nanti akan berlangsungnya perlawanan terakhir kumpulan C ini bagi menentukan siapa juara kumpulan sebelum mara ke suku akhir. Sebenarnya kedua-dua pasukan ini telah pun mengesahkan layak ke suku akhir selepas merekodkan pungutan mata yang mencukupi. Melaka United sendiri merekodkan 13 mata selepas 5 perlawanan, hasil 4 kemenangan dan 1 seri, manakala Kedah di kedudukan kedua dengan 12 mata, hasil 4 kemenangan dan 1 kalah. Dan seperti dapat disaksikan ketika ini, hujan sebenarnya sejak pukul 6 petang tadi, hujan lebat mungkin membataskan sedikit kehadiran penyokong pada malam ini, tapi dapat disaksikan di sebelah sana ada di kalangan penyokong khususnya tuan rumah Melaka United. Mereka memilih untuk berlindung di seberang stadium ini kerana cuaca tidak berapa mengizinkan sejak petang tadi. Namun boleh dikatakan peminat-peminat ini tetap hadir memberi sokongan kepada pasukan yang mereka sayangi, khususnya tuan rumah Melaka United. Dan ketika ini jika boleh saya kongsikan, perbezaan politik dapat dilupakan seketika hanya melalui sukan. Sukan menyatukan kita. Walaupun ketika ini Melaka sebenarnya sedang dalam musim pilihan raya umum negeri, namun para penyokong tetap hadir dan melupakan seketika fahaman politik masing-masing dan duduk bersama bagi memberi sokongan kepada pasukan yang mereka sayangi. Selain daripada menyaksikan perlawanan di stadium, mereka ini juga boleh menyaksikan perlawanan secara dalam talian jika tidak dapat hadir ke stadium. Di sebelah kiri saya ketika ini adalah pasukan Melaka United sedang beraksi memanaskan badan, manakala di sebelah kanan saya adalah pasukan pelawat Kedah Darul Aman. Dan para penyokong sedang memasuki ruang stadium ketika ini. Inilah keluarga Malaysia yang kita harapkan lupakan sedikit perbezaan, memberi sokongan kepada tuan rumah Melaka United khususnya. Ini merupakan pencapaian yang agak baik bagi Melaka kerana tidak merekodkan sebarang kekalahan dalam kempen ketika ini dalam saingan kumpulan C Piala Malaysia 2021. Amalina, kembali semula kepada anda untuk laporan lain dari Stadium Hang Jebat. Kembali ke studio. Baik, sekian lintas langsung dari studio mini RTM Melaka. Kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB terbukti meningkatkan pendapatan dan produktiviti pesawah dengan pengurusan sumber secara optimum. Kerjasama strategik dengan pihak swasta terutamanya pemain industri padi merupakan antara inisiatif Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI ke arah meningkatkan tahap sara diri SSL beras negara. Dan menurut Ketua Pengarah Pengawal Padi dan Beras Azman Mahmud, Smart SBB berpotensi meningkatkan hasil dan mutu padi selain membantu pengusaha sawah secara sistematik. Kita melaksanakan sawah berskala besar ataupun Smart SBB untuk kita mengawal daripada pengeluaran benih hingga ke pengeluaran beras. Maknanya semua ni kitaran tu terlibatlah, termasuk pesawah
dan juga industri player lah. Dan selama ini kita cuba asingkan di antara penanam padi dengan pembeli padi, dan akhirnya orang tengah mengambil kesempatan lah. Peserta program Smart SBB juga turut didedahkan kepada amalan-amalan pertanian terancang. Kita ditawarkan dengan dari segi harganya tu. Kalau kita bawa padi biasa tu, kita hanya ditawarkan harga macam musim ni 1,300, potongan 20%. Bila padi beras wangi ini, kita ditawarkan dengan harga 1,540 per tan, potongan 17. Makna di situ ada perbezaannya tu, lebihan harga tu. Terdapat 7 syarikat peneraju telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi menyertai program Smart SBB edisi kedua ini. Nafas ni kita akan menjadi peneraju utama dalam industri beras dan padi negara ni. Dan kita juga akan jadi pembekal dan pengeluar input pertanian. Kita juga akan meningkatkan hasil dan pendapatan petani-petani lah. Modal daripada pihak syarikat peneraju, kita dapat membantu petani secara terus. Di mana kita berjaya mengelakkan daripada orang tengah. Smart SBB menekankan penggunaan teknologi selaras pembangunan revolusi industri IR 4.0. Elemen jaminan sekuriti makanan menjadi keutamaan MAFI dalam usaha meningkatkan ketersediaan makanan negara selaras Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025. Sehingga bulan lalu, bilangan pelibatan dan hasil pendapatan pesawah berjaya melepasi sasaran ditetapkan iaitu sebanyak 280%. Produk terbaru. Sasaran yang ultimate, definitely we want all the jelapang padi untuk mengaplikasikan konsep SBB ini. Dalam pada itu, MAFI akan mewujudkan jawatan kuasa khas untuk menangani masalah kenaikan harga baja dan racun. Ini susulan aduan yang diterima daripada petani dan pesawah. Sedang menggerakkan satu task force bersama dengan beberapa kementerian yang lain termasuk KPDN, HEP dan juga Kementerian Kewangan untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah perlu untuk membantu pihak pengusaha kecil pertanian yang berhadapan dengan masalah kenaikan harga baja dan racun. Kajian analisis kos faedah perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP akan dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, hasil kajian akan dikemuka kepada Kabinet bagi tujuan penilaian dan pertimbangan sebelum proses dalaman dilaksanakan. Kita telah melaksanakan CBA, Cost Benefit Analysis, sekali lagi pada tahun ini memandangkan negara dan global menghadapi pandemik, maka kita harus melihat semula kesan daripada FTA yang telah kita tandatangani, dan CBA ini akan disempurnakan pada hujung tahun ini. Sekiranya diterima, CPTPP dijangka dapat diratifikasi selewat-lewatnya pertengahan tahun hadapan. Datuk Seri Azmin ditemui selepas melancarkan Malaysia Aerospace Summit 2021 di Ibu Negara. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Fiona. Kerajaan memutuskan untuk tidak memberi sebarang ganjaran kepada jago lontar peluru para negara Muhammad Ziyad Zulkifli. Ini termasuklah menerusi skim hadiah kemenangan Sukan Syakam selepas penyertaannya di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dibatalkan Ogos lalu. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bagaimanapun berkata pihaknya akan berhubung dengan atlet berkenaan
bagi membincangkan mengenai ganjaran yang tiada kena-mengena dengan peruntukan kewangan kerajaan. Ada pihak-pihak yang ingin memberi tawaran kepada beliau agar kejayaan yang telah beliau perolehi tetapi tidak diterima itu dapat kita berikan sedikit ganjaran. Tetapi apakah ganjarannya saya tak molek untuk saya umumkan, kecuali kalau saudara Ziyad sendiri yang nak. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas majlis sambutan Hari Integriti dan Pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi peringkat Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya hari ini. Turun hadir pada majlis itu ialah Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke dan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki. Ziyad terlepas pingat emas dan rekod dunia yang dilakukannya di Tokyo pada 31 Ogos lalu dengan catatan 17.94 meter selepas penyertaannya diklasifikasikan sebagai Did Not Start DNS atau tidak bermula. Ia susulan protes yang dilakukan Ukraine disebabkan kelewatannya tiba di bilik menunggu sebelum pertandingan dimulakan. Dalam pada itu mengulas mengenai keputusan untuk tidak mengenakan sebarang tindakan ke atas mana-mana individu susulan insiden yang berlaku, Datuk Seri Ahmad Faizal berkata hukuman sudah pun dikenakan apabila Ziyad terlepas emas dan rekod dunia yang dilakukannya. Dan saya mendapati bahawa mereka sebenarnya telah pun Ziyad, jurulatih pasukan, seluruh rakyat telah pun sebenarnya dikenakan hukuman apabila dua balingan yang memecahkan rekod dunia telah tidak diambil kira dan kita tidak mendapat membawa pulang pingat emas. Sementara itu, bagi mengelak insiden yang menimpa Ziyad berulang, Majlis Paralimpik Malaysia MPM memperkenalkan surat aku janji perjanjian jaminan menunaikan tugas. Presidennya, Datuk Seri Begadi Syariman Zaharuddin berkata, Sukan Para Remaja Asia AYPG Bahrain pada Disember depan menjadi tamasya pertama pelaksanaan aku janji berkenaan. Jelas beliau, pendekatan terbaharu ini bagi memastikan pihak terlibat menjalankan tanggungjawab dengan lebih teliti dan efektif pada masa hadapan. If they sign this, we will give them a jadual atau a template what need to be done over there. So dia tak macam checklist. Dia tidak akan pergi, tidak ada macam pergi holiday, bukanlah holiday. Minta maaf. You are working. Kita pergi sana adalah kita bekerja. Every movement ada you punya tugasan. So itu yang kita harap tak akan melepakan sesiapa. Berdasarkan surat aku janji tersebut, pegawai terlibat akan merancang, menyelaras dan mengawal segala perancangan semasa pertandingan dengan baik. Selain itu, pegawai juga dikehendaki melapor dan memastikan setiap informasi yang tepat kepada ketua kontijen. Tambah Datuk Seri Megat lagi, surat aku janji ini mengikut Akta Pembangunan Sukan Pindaan 2018 dan sebarang pelanggaran boleh dikenakan hukuman termasuk penamatan kontrak. Dalam pada itu, tiada sebarang sasaran diletakkan untuk Sukan Para Remaja Asia AYPG yang akan berlangsung di Manama, Bahrain pada 2 hingga 6 Disember nanti. Seramai 14 atlet mengambil bahagian dalam 6 jenis sukan iaitu olahraga, renang, pimpong, boccia, badminton dan powerlifting. Buat masa ni kita belum letak sasaran lagi sebab pendedahan tu for 2 years kita tak ada. That's why saya cakap dia punya ranking, dia punya statistik, and then the whole world punya atlet pun kita tak dapat nak tengok macam mana kita nak compete dengan dia. So I think let us do this. Kita bagi dia pergi dan insyaAllah kalau rezeki kita ada, kita mungkin bawa balik pulang lah. Jelas Datuk Seri Megat agak sukar untuk mengulangi edisi 2017 di Dubai dengan 5 emas, 2 perak dan 3 gangsa
memandangkan kali ini skuad negara dibarisi rata-rata atlet pelapis. Bekas Setiausaha Agung MPM, Siti Zaharah Abdul Khalid dilantik sebagai Ketua Kontijen Negara untuk edisi kali ini. Tarikh bagi penganjuran Sukan Malaysia Sukma Johor yang ditangguhkan ke tahun 2024 masih belum diputuskan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, ia masih dalam perbincangan bersama jawatan kuasa tertinggi Sukma. Saya kira yang bagi Datuk Syafawi, Ketua Pengarah MSN dan para anggota jawatan kuasa teknikal akan memperincikan perkara tersebut, dan jangan bimbang, once kita ada tarikh, senarai acara dan sebagainya, kita akan umumkan bersekali. Kita boleh umum tarikh tapi nanti acara pula dan sebagainya, jadi bersekali kita akan umumkan kepada seluruh rakan-rakan media. Tambahnya, pihak KBS akan mengemukakan dahulu cadangan ini kepada mesyuarat Jemaah Menteri untuk tujuan kelulusan. Aksi Piala Malaysia, Sabah FC akan turun berdepan PJCT FC dalam aksi terakhir kumpulan di malam ini dengan misi wajib menang andai mahu layak ke peringkat suku akhir. Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Swee berkata, skuad The Rhinos tiada banyak pilihan selain menampilkan corak menyerang habis-habisan. Menurut Dato' Ong Kim Swee, pertemuan ini perlu diibaratkan sebagai perlawanan akhir kerana ia menjadi penentu kepada nasib Sabah ke peringkat seterusnya. Beliau mengharapkan anak-anak buahnya dapat mengekalkan fokus sehingga ke whistle penamat seperti ketika menewaskan Kelantan FC 2-1 Sabtu lalu. PJCT dan Sabah masing-masing menghuni tangga kedua dan ketiga dengan terikat 5 mata namun dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Dalam pada itu, Dato' Ong Kim Swee turut berharap sokongan padu penyokong di laman sendiri dapat menyuntik lagi semangat juang pemainnya untuk mencapai kemenangan. Menjelang kejohanan badminton Indonesia Masters seminggu depan, status sama ada jaguar perseorangan lelaki negara Lee Zijia dapat beraksi atau tidak masih menjadi tanda tanya. Ia berikutan kecederaan belakang yang dialami pemain nombor 8 dunia itu ketika aksi final terbuka high-low 2021 di Jerman. Menurut Jurulatih Perseorangan Lelaki Negara Hendra Wan, kamp badminton negara masih memantau keadaan pemain kebangsaan dalam kejohanan hoki Piala Tun Abdul Razak 2021 harus dimanfaatkan sepenuhnya pemain-pemain muda. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Seri Anil Jit Singh, turut berharap kejohanan itu digunakan Ketua Jurulatih Kebangsaan Arus Selvaraj dan Pengarah Teknikal Pembangunan MHC Paul Revington untuk mencari bakat muda yang berkualiti. Itu terpulang kepada nanti kita punya Coach Arul yang berkenaan lah, Paul Revington, apa semua ni. Mereka yang patut pantau, dan saya rasa peluang ni harus diambil dan tidak disia-siakan lah. Kerana if you want to find new pelapis players untuk Malaysia, you patut ambil dari sekarang lah tournament ni. 14 pasukan lelaki dan 12 pasukan wanita akan bersaing memburu gelaran juara dalam kejohanan yang berlangsung pada 10 hingga 21 November ini. Kos mengerjakan haji akan diputuskan sebelum Januari tahun hadapan. Kerajaan memberi jaminan pemberian subsidi kekal diteruskan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzub Syari, kadar subsidi itu bagaimanapun bergantung kepada kemampuan tabung haji. Kadar haji masih lagi belum, kadar untuk kos haji setiap jemaah itu belum lagi difinalkan. Yang itu akan diputuskan dalam kabinet. Tapi apa yang saya boleh sahkan berdasarkan kepada situasi semasa di Saudi sekarang ini, dengan jumlah VAT, Value Added Tax kerajaan Saudi dah daripada 5% naik 15%.
Jadi kos untuk ground di sana itu akan meningkat. Juga akan meningkatkan kos kita sinilah. Kadar cukai baharu dan SOP pencegahan COVID-19 dijangka meningkatkan lagi kos ibadah terbabit. Ke arah membangunkan semula sektor pelancongan dan kebudayaan tempatan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya komited dengan misi menjadikan Malaysia destinasi lestari kaya budaya bertaraf dunia. Projek The First ASEAN Underwater Mini Landmark dengan kerjasama Universiti Malaysia Terengganu di Pulau Bidong menjadi langkah pertama usaha itu. Laporan Nur Akilah Arba'in. Banyak 11 replika monumen negara-negara ASEAN termasuk satu replika logo ASEAN itu sendiri telah pun berjaya dipasang di dasar laut Pulau Bidong ini. Kerja-kerja pemasangan mengambil masa kira-kira 4 hari dengan dibantu oleh 20 orang penyelam. Antara Mercu Tanda, KLCC, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Brunei, Independence Monument Cambodia dan Nasional Monument Indonesia. Pulau Bidong dipilih kerana mempunyai potensi dijadikan destinasi pelancongan khususnya kepada peminat sukan selam scuba. Kita pula juga perlu memperkenalkan di bawah dasar laut. Dan kalau mainland tu ada ekotourism banyak. Jadi untuk menggiatkan lagi sektor pelancongan ini, kita perlu kreatif. Bila kita kreatif, maka ianya juga menjadi daya tarikan. Tetapi pada masa yang sama untuk orang tempatan untuk meraih pendapatan daripada projek-projek ataupun produk-produk pelancongan ini. Projek mula dilaksanakan sejak Jun 2019 namun tertangguh kerana COVID-19. Melibatkan peruntukan $70,000 yang dibiayai tabung kebudayaan ASEAN dan RM500,000 lagi daripada MOTEC. Pemilihan monumen mercu tanda dipersetujui setiap negara. Keunikan setiap satu monumen itu ada kepentingannya, dan kita lihat kalau kita pegang, kita lihat itu usaha yang dilaksanakan selama 2 tahun yang mana memang keunikan yang berlainan daripada yang lain. Kita rasa ini merupakan salah satu daripada ekologi pelancongan ekologi yang kita boleh tuak-uakan kepada bukan saja domestik, pelancong domestik tapi juga pelancong antarabangsa. Proses menyiapkan 11 monumen mengambil masa 2 bulan menggunakan bahan mesra alam hidupan laut iaitu besi, kayu dan gelas fiber, manakala cat menggunakan cat grade marine. Cabaran daripada proses awal sehingga akhir ni memang banyaklah cabarannya dengan keadaan semasa isu pandemik, isu material naik harga, isu perjalanan cuaca. Kalau kita tengok sekarang ni cuaca yang mendung. Jadi tapi semua tu kita dapat tangani lah. Jadi bersesuaian kena dengan masa, kena dengan perjalanan barge, tongkang tu sendiri ada kosongan. So alhamdulillah semua, walaupun peningkatan kos, MOTEC telah beri kerjasama yang baik lah dalam bab ni. Sebab ini pun program mereka, kami cuma menzahirkan apa yang mereka nak. Menerusi projek ini juga, lebih banyak ruang dibuka untuk penyelidikan, pembangunan mampan dan pelancongan. Nur Akilah Arba'in, Berita RTM. Institut Pembangunan Penyiaran Asia Pasifik AIBD bekerjasama dengan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bagi penganjuran Seminar Kewartawanan Penyiasatan. Seminar berlangsung di Ibu Negara dengan disertai penggiat industri. 20 pengamal media dari pelbagai agensi termasuk RTM dan Bernama menyertai bengkel terbabit. Kursus disampaikan beberapa panel ternama terdiri daripada penggiat-penggiat industri berpengalaman. Seminar berlangsung selama 3 hari dengan majlis penutupan dirasmikan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Mastura Mustafa. Seminar terbabit merupakan sebahagian daripada program 10 bulan yang dilaksana secara berperingkat.
Bekas anggota polis dihukum penjara 7 hari dan didenda RM5,000 kerana menghalang tugas anggota polis di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2 November lepas. Anaknya yang didakwa terlibat insiden sama pula didenda RM2,500. Hukuman diputuskan terhadap Basri Lebai Bawai dan anaknya Muhammad Saari selepas mereka mengaku salah di Mahkamah Magistrate Sepang. Hukuman penjara ke atas Basri bermula 5 November iaitu tarikh ditangkap. Sekiranya gagal membayar denda, mereka masing-masing akan dipenjara 10 bulan dan 3 bulan. Pemilik akaun Twitter edisi siasat diminta membuat laporan dan mengemukakan bukti berhubung dakwaan salah laku berkaitan agensi kerajaan. Ini kerana pemilik akaun tidak patut berkongsi perkara itu di media sosial tanpa bukti jelas. Setakat ini, 13 kertas siasatan telah dibuka dan hampir semua individu termasuk pegawai kanan polis yang dituduh terlibat salah laku oleh pemilik Twitter itu sudah diambil keterangan. Yang pertama sekali mereka akan dirakam keterangan percakapan mereka dan dari situ kita akan melihat sejauh mana dakwaan yang dikatakan tersebut sama ada dia wujud ataupun tidak. Tentu sekali pihak polis jika ada tuduhan kepada mana-mana pegawainya, tak kiralah daripada sama ada ianya datang daripada edisi siasat ataupun daripada surat-surat daripada orang awam yang dihantar kepada Jabatan Integriti dan juga standard, ia akan diteliti, ia akan disemak, ia akan disiasat. Kerana seperti mana yang saya katakan tadi bahawa sebagai satu agensi penguatkuasa, Polis Intelijen Malaysia tidak perlu mempamerkan imej yang penuh integriti dan telus. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan 2 kenderaan tempur kepada pasukan simpanan persekutuan di Ibu Negara. Berita perdana 9 November berakhir di sini. Terus amal kawalankan diri, lindung semua kerana kita, keluarga Malaysia yang sahih di Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.